Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai, dan jika berlaku gangguan siaran seperti lazimnya berlaku dalam siaran saya, jangan ke mana-mana, tunggu bila gangguan itu habis kita teruskan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Now, saya merujuk kepada dua set kenyataan, satu oleh Anwar Ibrahim dan satu oleh bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya yang turut merupakan seorang peguam. Saya mulakan dengan kenyataan Anwar Ibrahim yang menyeru mengarahkan semua orang jangan kritik, hentikan kritikan dan sebagainya berhubung pengampunan Najib, kerana ianya adalah ke atas ianya adalah gambaran diberikan ianya semuanya kuasa Yang di-Pertuan Agong dan atas keprihatinan Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya so itu yang Anwar beritahu. Dan juga Latifah Koya telah meminta Anwar untuk berhenti menggunakan nama Agong, kerana semestinya Yang di-Pertuan Agong menurut Latifah Koya akan mendengar nasihat lembaga pengampunan. Okey. So ini dua set kenyataan yang berbeza. Okey. Saya nak mulakan dan memberitahu bahawa Latifah Koya antara peguam yang makin lama saya mengikuti apa yang dikatakannya sejak tahun 2018. Saya agak menghormati Latifah Koya ini. Dia adalah seorang peguam yang pada hemat saya berprinsip. Namun saya tidak setuju sedikitlah. Dia kata Yang di-Pertuan Agong akan perlu dengar nasihat lembaga pengampunan. Itu saya akan sentuh kemudian. But roughly apa yang dia kata betul. Anwar tidak perlu guna nama Yang di-Pertuan Agong. Ini betul. Dan ini nasihat saya kepada Anwar Ibrahim, berhenti jadi jurucakap lembaga pengampunan dan juga menteri wilayah dan peguam negara. Ini bukan kali pertama Anwar jadi jurucakap mereka, khususnya peguam negara. Kalau anda masih ingat, apabila Zahid diberi DNAA, ianya dilakukan oleh, atau kita difahamkan ianya dilakukan oleh bekas peguam negara yang bercuti pada ketika itu. So benda tu memang luar tabi'i. Saya dah huraikan dari sudut perundangan, malah alasan yang diberikan semuanya dangkal. Tak masuk akal apa penjelasan yang diberi oleh pendakwaan. Malah pendakwaan yang hendak Zahid dilepas dan dibebaskan, dilepaskan tanpa dibebaskan, tak masuk akal. Alasan yang diberi tidak masuk akal, lebih-lebih lagi kerana Zahid sudah diminta untuk bela diri. Maka jika ada bukti baru, ianya patut ditampilkan kepada mahkamah. Itu pun apa yang didakwa sebagai bukti baru juga tidak masuk akal. So semuanya luar tabi'i. Ini kita dah bincang panjang lebar. Kemudian bila kita minta penjelasan daripada bekas peguam negara, tidak ada sebarang penjelasan. Tetapi Anwar keluar beri penjelasan. Dan Anwar adalah pemimpin kerajaan di bawah mana Zahid telah dilepas tanpa dibebaskan, dan Zahid memegang jawatan nombor 2 dalam kerajaan pimpinan Anwar, iaitu sebagai timbalan Perdana Menteri. Di situ pun sudah berlaku konflik kepentingan dan risiko berlakunya tekanan terhadap pejabat peguam negara dan mahkamah, kerana Zahid tidak sepatutnya berada dalam kedudukan itu. Dan apabila Anwar bercakap bagi pihak peguam negara, di situ pun sudah ada konflik kepentingan. Dan yang paling luar tabi'i, Anwar seolah-olah bersetuju dengan tindakan peguam negara, sekaligus menunjukkan berat sebelah dan campur tangan kerajaan dalam atau berat sebelah kerajaan dan kepentingan kerajaan dalam melepaskan Zahid.
Dan Anwar secara tidak langsung telah mengaku perbincangan dilakukan oleh peguam negara dengannya sebelum keputusan dibuat. Dan apa yang Anwar hujahkan membayangkan bahawa peguam negara telah meminta kebenaran Anwar sebelum perkara itu dibuat. So, Anwar telah menjadi jurucakap peguam negara, semuanya cukup luar tabi'i. Dan kini apabila Anwar mempertahankan, dia secara tidak langsung mempertahankan pengampunan Najib setelah dikritik, diselar kiri kanan, dengan menggunakan nama agung, saya kira Anwar sedang melakukan perkara luar tabi'i sekali lagi. Kalau dulu masa media Singapura CNA boleh keluarkan laporan 2 hari sebelum rakyat Malaysia diberitahu secara rasmi bahawa Najib telah diampunkan, tapi media Singapura boleh keluar kenyataan. Dan apabila Fahmi Fadzil, Anwar diminta mengulas, semuanya kata tunggu, mereka tak ada komen, tunggu lembaga pengampunan buat kenyataan rasmi. Kini tiba-tiba Anwar jadi jurucakap lembaga pengampunan. So, cukup luar tabi'i dan tidak teratur dan tidak tersusun kerajaan ini. Okay. So anyway, Anwar beritahu dia guna nama agung. Sebenarnya apa yang Latifah Koya tu kata ada asasnya. Hakikatnya lembaga pengampunan itu ada peguam negara, dan akhirnya bila lembaga pengampunan itu sebelum mencapai keputusan, mereka juga perlu merujuk catatan oleh peguam negara. Dan peguam negara lantikkan siapa? Ya, yang di Pertuan Agong. Tetapi atas pencalonan siapa? Atas pencalonan Perdana Menteri. Dia lazimnya jawab kepada siapa? Perdana Menteri, penasihat utama kerajaan Malaysia, penasihat undang-undang lah. Dan Menteri Wilayah. Menteri Wilayah ni orang siapa? Orang kerajaan pimpinan Anwar, mewakili kerajaan pimpinan Anwar. Kemudian ada 3 lagi yang di dalam lembaga pengampunan atas yang dipilih oleh yang di Pertuan Agong. Okay. So anyway, memang ada peranan berat yang dimainkan oleh peguam negara khususnya dan juga Menteri Wilayah Persekutuan dalam sebarang keputusan yang tercapai. So kita tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku di situ. So kalau nak dengar, kita nak dengar dari lembaga pengampunan. Kalau dulu bila kita tanya Anwar, kalau kita tanya Fahmi Fadzil, kenapa media CNA, media antarabangsa boleh beritahu Najib telah diampunkan, tapi korang tak beritahu apa-apa? Oh, tunggu lembaga pengampunan. Tapi sekarang mereka tak mau tunggu lembaga pengampunan, mereka minta Anwar jadi jurucakap. Saya rasa Anwar perlu minta lembaga pengampunan jawab ataupun duduk diam, kerana rakyat boleh kritik, tapi kena berhati-hati. Rakyat kalau asalkan bukan kritik peranan yang di Pertuan Agong untuk mengampunkan, tidak mempersoalkan kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong untuk mengampunkan, tidak memperlekeh atau menghina proses di mana pengampunan seseorang banduan dilakukan, tidak ada masalah. Rakyat boleh kritik. Rakyat boleh kritik dari sudut Najib itu sendiri. Mungkin mereka memberi pendapat, mereka tidak setuju Najib harus diampunkan. Itu boleh. Mereka bukan bermaksud rakyat sedang mengkritik Agong kerana mengampunkan Najib. Mereka cuma menyuarakan pendapat mereka. Mereka bukan kata Agong tidak harus mereka bukan menghina peranan yang di Pertuan Agong, So anyway, itu perkara lain. Tapi kalau nak jawab pun, minta lembaga pengampunan jawab, atau sekurang-kurangnya minta peguam negara jawab. Kan peguam negara dia duduk dalam lembaga pengampunan dan dia menjadi penasihat undang-undang utama kerajaan. So mengapa awak yang menyibuk untuk jawab? Suruh peguam negara jawab. Sekurang-kurangnya peguam negara boleh beritahu apa yang berlaku. Contohnya, walaupun undang-undang tidak memaksa memerlukan peguam negara berbuat demikian, tetapi dalam kes berprofil tinggi ini, oleh kerana berlaku kebimbangan menyeluruh di negara ini, jadi mungkin peguam negara boleh, dalam bahasa Inggeris they say shed some light, memberi sedikit pencerahan berhubung dengan perkara ni. So bila Anwar bercakap,
Ianya seolah-olah sekali lagi kerajaan berat sebelah dan kerajaan menyokong pengampunan Najib. So di situ akan timbul lebih banyak tanda soal. So lebih baik Anwar jangan bercakap, biar lembaga pengampunan bercakap. Kalau lembaga pengampunan tak nak bercakap, suruh peguam negara bercakap. Ya. So anyway, berbalik kepada nasihat. Now, isu nasihat ni saya separuh bersetuju dengan Latifah Koya, kerana dalam Perlembagaan Persekutuan sebenarnya, kalau anda kaji secara dasar sepintas selalu, memang anda akan mendapat persepsi dalam banyak hal yang di-Pertuan Agong wajib terima nasihat. Contohnya oleh Perdana Menteri, oleh Lembaga Pengampunan. Now, ini tidak benar. Saya dah beritahu berulang kali, nak kaji Perlembagaan Persekutuan ni memang rumit. Tapi saya faham Latifah Koya sedang bercakap secara am. Secara am betul. Apabila Lembaga Pengampunan menasihati yang di-Pertuan Agong, maka yang di-Pertuan Agong perlu ikut. Tetapi ada banyak kes di mana yang di-Pertuan Agong tidak semestinya menurut nasihat. Dan bila ia belum terjadi, orang tidak akan percaya bila saya kata. Tetapi akhirnya bila terjadi, orang ternganga. Contohnya apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menasihati yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat. Kali pertama yang di-Pertuan Agong telah tolak. Itu adalah kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong, yang anda tidak boleh dapat dengan hanya membaca perkara-perkara tertentu dan membuat rumusan. Tak boleh. Kalau anda sekadar baca tu, anda akan dapat persepsi nasihat itu yang di-Pertuan Agong wajib terima. That is not true. Dan ini telah pun ditunjukkan oleh Al-Sultan Abdullah beberapa kali dalam beberapa isu di mana kuasa budi bicara mutlak telah pun digunakan. So sama juga Lembaga Pengampunan. Contohnya saya kalau yang di-Pertuan Agong tidak ingin guna kuasa budi bicara mutlak sekalipun, tetapi yang Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan tempoh di mana satu keputusan perlu dibuat. So katakan Lembaga Pengampunan membuat satu keputusan berbentuk cadangan, dan atas cadangan itu memberi nasihat kepada yang di-Pertuan Agong untuk mengampunkan contohnya seorang banduan bernama Ali. Antara daripada tarikh nasihat itu diberikan kepada tarikh yang di-Pertuan Agong membuat keputusan muktamad, ianya tidak ditetapkan. Yang di-Pertuan Agong boleh ambil masa sejam, sehari, sebulan, setahun, ataupun sampai yang di-Pertuan Agong itu habis penggal dia, kemudian yang di-Pertuan Agong lain masuk, maknanya tak buat apa-apa. Boleh. Dia tidak ditetapkan. Itu satu benda. Ada banyak lagi benda. Kalau yang di-Pertuan Agong tidak setuju dengan nasihat itu dan tidak menurut nasihat itu pun boleh. Tapi untuk kita menyelami perkara itu, kita memang perlu kaji mendalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk sumpah yang diangkat oleh yang di-Pertuan Agong dan pelbagai perkara lagi, pelbagai jadual lagi, dan macam-macam untuk anda dapat memahami kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong yang boleh digunakan. Yang di-Pertuan Agong juga boleh memberitahu Lembaga Pengampunan untuk menilai semula nasihat yang diberikan itu atas sebab-sebab yang di-Pertuan Agong boleh kaitkan dengan kuasa budi bicara lain yang termaktub dengan terang dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerana yang di-Pertuan Agong khuatir contohnya benda ini akan membawa kesan ini, kesan itu yang memang terletak sepenuhnya di bawah kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Macam-macam. Pendek kata, yang Lembaga Pengampunan boleh memberitahu satu benda, tapi yang di-Pertuan Agong boleh kata no. Boleh. Tetapi kita tahu Al-Sultan Abdullah, kita tengok sejarah Al-Sultan Abdullah 5 tahun dia menjadi yang di-Pertuan Agong, sejauh yang mungkin tuanku tidak pernah melakukan demikian, melainkan terpaksa dalam hal-hal tertentu. Ya, pernah dia lakukan masa nak lantik Perdana Menteri selepas PRU 15, masa Muhyiddin minta darurat, ada digunakan sedikit sebanyak kuasa budi bicara mutlak, tetapi lazimnya tidak. Tuanku akan menurut apa yang dinasihatkan. Okey. Tapi kita tak tahu dalam Lembaga Pengampunan itu apa terjadi. Boleh jadi yang di-Pertuan Agong yang telah menyuarakan pandangan bahawa Najib perlu diampunkan, dan mungkin peguam negara dari belah kerajaan tak setuju, mereka tidak ingin Najib diampunkan. So akhirnya satu kompromi tercapai. Kita tidak tahu.
Tetapi apa yang pasti, ialah Latifah Koya bercakap betul. Anwar tidak perlu guna nama Yang di-Pertuan Agong, kerana kita semua tidak tahu apa yang berlaku di situ. Tapi yang sebetulnya Anwar perlu, contohnya, minta Peguam Negara. Kalau ia pun nak beri jawapan, minta Peguam Negara beri jawapan. Kalau tidak, benarkan orang bercakap asalkan tidak melanggar undang-undang. Benarkan orang bercakap. Dan akhir sekali, Lembaga Pengampunan memang akan beri nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Nah, Agong nak terima ke tidak, itu hal lain. Tapi memang Yang di-Pertuan Lembaga Pengampunan beri nasihat. Dan dalam Lembaga Pengampunan ada Peguam Negara dan Menteri Wilayah. So itu adalah satu lagi hujah yang telah dikemukakan oleh Latifah. Mengapa Anwar tidak harus guna nama Yang di-Pertuan Agong? So lebih senang Anwar duduk diam. Lebih senang Anwar duduk diam. Jangan jadi juru cakap sesiapa. Itu nasihat saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia. Dan salam kuasa ketiga.